Nama saya Nizam, asal daripada Pulau Pinang. Sebelum ni terlibat dalam gerakan NGO Islam, dan 5 tahun kebelakangan ni saya berkhidmat sebagai pengurus R&D di ISIM, termasuk jadi ketua pengarah kepada bahagian kajian strategik di ISIM, Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, sebuah institut yang ditutup selepas kerajaan jatuh pada 2018. Ini merupakan satu-satunya agensi Islam daripada 13 agensi. Di pusat dia ada 13 agensi Islam. Agensi saya yang ke-13, IKSIM, ditutup lebih kurang, arahan penutupan dia datang seminggu selepas kerajaan jatuh. Tapi alhamdulillah kerajaan yang menjatuhkan tu sekarang ni jatuh. Pada ketika hari ini, bukan setakat hari ini, dah lama, dekat 50 tahun, 40 tahun, mengikut berita yang dimuatkan dalam sebuah portal internet semalam, mereka mengatakan bahawa British telah buat kerja lebih kurang 40 tahun untuk pastikan kuasa dia bersambung kat sini. Pada tahun 2018, Ketua Perisikan Israel, Danny Yatom, dia mengeluarkan satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa Israel tidak boleh membuat kerja-kerja perisikan secara jelas dan aktif di negara Malaysia. Jadi Israel dia minta supaya Amerika, kerajaan Amerika, pemerintah Amerika masuk ke Malaysia, buat kerja-kerja perisikan dengan laju, dengan tersusun, untuk pastikan agenda mereka mengawal Malaysia ni ikut kata dan kehendak mereka berjalan. Ini dalam berita tu, dimuatkan dalam Free Malaysia Today. Pada waktu tu juga, tahun 2018, pihak pemerintah Amerika melalui ejen perisikan dia, CIA, mengeluarkan satu iklan mencari ejen-ejen perisik berbahasa Melayu, yang bercakap bahasa Melayu, fasih bahasa Melayu. Seboleh-bolehnya ejen-ejen ni bergerak dalam gerakan Islam, bergerak dalam sekolah-sekolah pondok, bergerak dalam gerakan-gerakan NGO Islam. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita buat, kita rancang, kita susun, mereka tahu dan mereka boleh buat tindakan-tindakan menggagalkan perkara tersebut. Sebenarnya ini antara perkara-perkara yang diorang sangat-sangat takut. Sebab kebangkitan Islam tidak pernah bangkit. Di Malaysia ni tak bangkit lama dah. Kerana apa? Kerana ulama'-ulama' tak sertai kebangkitan tu lagi. Daripada 2015 sampai 2020, Amerika dah belanja lebih 300 bilion ringgit, bilion dolar, 300 bilion dolar untuk buat kerja-kerja perisikan dekat satu dunia, terutama Malaysia. Kenapa dia target dekat sini? Kenapa dia sasarkan negara Malaysia ni? Kerana pada tahun 2004, pihak Tentera Udara Amerika mengarahkan satu jabatan strategik dia untuk membuat satu kajian macam mana Amerika nak bergerak di dalam negara-negara Islam, macam mana Amerika nak masuk dalam negara Islam dan mengawal negara tu. Kajian tu dibuat pada 2004, diterbitkan oleh RAND Corporation. Apa dia kata? Tentera Udara Amerika bagi arahan buat kajian ni dengan 3 fokus utama. Nombor 1, kenal pasti dekat semua negara Islam yang ada kat dunia ni apa bentuk ideologi dan mazhab-mazhab yang ada kat situ. Selepas tahu apa mazhab yang ada kat situ, apa pegangan yang ada kat situ, kaji rekahan dia. Kumpulan mana yang bergaduh dengan kumpulan mana? Kumpulan A bergaduh dengan kumpulan B. Pastikan kita tahu. Bila dia tahu benda tu, dia akan pastikan kumpulan satu lagi, dia akan bagi duit, bagi bantuan strategik, bagi bantuan teknikal, dia latih, dia bawa pergi ke Amerika, buat dan sebagainya, balik ke negara ni balik, bergaduh, hancur, kesatuan Islam hancur. Itu dalam kajian dia. Dan dia suruh buat perancangan jangka panjang macam mana nak hancurkan kesatuan orang Islam dekat semua negara Islam. Dalam kertas yang sama, dia mengatakan bahawa orang-orang Arab ni, orang Arab yang ada dekat dunia ni, orang Islam, orang Arab ni cuma 20% saja dia kata. Dia kata jangan pedulilah tentang orang Arab ni. Kebangkitan takkan berlaku di tanah Arab, dia kata. Bahawa semua bangsa dalam dunia dah diberi pilihan, diberi peluang untuk memimpin Islam di peringkat dunia tu. Bangsa Kurdis dah, bangsa Arab dah, bangsa-bangsa lain dah, cuma bangsa Melayu belum lagi.
Dia kata mungkin satu hari nanti, silap-silap, mungkin dalam percaturan yang kita tengok sekarang ni, kemungkinan besar bangsa Melayu ni akan bangkit dan membawa gerakan Islam ni sampai ke pesada dunia, insya-Allah. Bukan kita saja percaya tentang benda tu, pihak Amerika pun percaya tentang benda yang sama. Kalau kita tengok pagar merah yang bawah tu, dalam kertas tu yang ditulis pada 2004, dia kata kebangkitan Islam tidak akan berlaku di Timur Tengah, tapi kebangkitan Islam akan berlaku di Asia Tenggara. Asia Tenggara ni ada 3 je negara Islam. Nombor 1 Malaysia, nombor 2 Brunei, nombor 3 Indonesia. Jadi salah satu daripada negara ni akan terlibat, atau ketiga-tiga ni sekali bergabung membangkitkan semangat Islam, dan Islam akan bangkit dari sini. Lalu mereka buat macam-macam strategi, macam-macam benda lah. Dia bawa masuk ke Malaysia ni, dia buat masuk-masuk macam-macam fahaman. Dia cuba nafikan 1100 tahun sejarah kita ni sebagai sebuah negara Islam. Bila merdeka pada 1957, habis merdeka 1997, negara ni semua negeri bergabung, kita jadi sebuah negara yang dikenali Persekutuan Tanah Melayu. 1963 kita jadi negara Malaysia. Ini perkara 3 satu dalam perlembagaan persekutuan. Kita pun ada perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan jelas, negara ni negara Islam. Apa negara ni? Pihak bukan Islam, dia kata negara ni bukan negara Islam. Kita kata negara Islam. Perlembagaan kata negara Islam. Tapi dia kata negara ni bukan negara Islam. Dia kata negara ni negara sekular. Yang di-Pertuan Agong, perkara 371, bersumpah. Saya tak tukar gambar Agong lagi. Berapa kali dah minta maaf, tak tukar lagi. Yang di-Pertuan Agong, setiap kali mana-mana Agong nak masuk, jadi yang di-Pertuan Agong dilantik, dia perlu bersumpah. Angkat sumpah. Ini sumpah dia. Kami Sultan Muhammad Kelima yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Dengar dengan jelas, semua orang boleh dapat dengar yang di-Pertuan Agong bila dia bersumpah pegang jawatan tu, first kali dia kena buat, dia sumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dengan nama Allah dia bersumpah bahawa dia perlu memelihara Islam pada setiap masa. Bila-bila masa sekalipun dalam negara ni mesti pastikan Islam terbela, Islam terjaga, institusi Islam tidak dipinggirkan. Seharusnya institusi pondok ni mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Sepatutnya, sebab ini negara Islam. Perkara 12 dalam perlembagaan membenarkan negara ni menggunakan wang negara untuk membiayai institusi-institusi Islam. Itu hak kita dalam perlembagaan. Tapi kali ini Allah dah bagi satu peluang lagi. Peluang kedua selepas kerajaan lepas dijatuhkan, sampai melampau-lampau puak bukan Islam ni, menghina Nabi, buat macam-macam hal, meruntuhkan institusi-institusi Islam. Satu persatu kuasa yang ada pada tangan orang Islam, kuasa ekonomi, diruntuhkan satu persatu. Tapi Allah dah bagi peluang kedua kepada kita. Kalau kita ulangi kesilapan yang lampau lagi, kita masih membiarkan institusi Islam ni terpinggir, isu umat Islam terpinggir, maka tak tahulah. Di Suruhanjaya Pilihan Raya, sebelum kerajaan jatuh baru ni, mereka telah mencadangkan 15 cadangan reformasi sistem pilihan raya yang dia nak buat tak lama lagi. Tak silap saya dalam bulan 8 atau bulan 9 dia akan bentang. 15 cadangan. Cadangan tu kalau dibuat, dilaksanakan, sistem pilihan raya yang ada dekat Malaysia ni akan berubah. Dan orang Melayu Islam tak akan dapat negara ni sampai bila. Alhamdulillah benda tu jadi dihalang. Warga Cina dibenarkan masuk negara ni sampai 3-4 tahun. Nak buat apa? Visa ada sampai 3-4 tahun. Mana ada visa sampai macam tu? Dan benda-benda tu sedang dirancang, dilaksanakan. Alhamdulillah, Allah bantu lagi. Bila masuk COVID-19, tu satu rahmat terselindung. Walau tu pun penyakit, tetapi dengan benda macam tu, terhalanglah kemasukan-kemasukan yang ramai tu. Masalah dia bila negara ni negara Islam, ada pihak-pihak yang cuba bawa masuk, macam saya cerita tadi tu. Bila kerajaan Amerika disuruh kaji fahaman-fahaman yang ada, banyak fahaman yang ada, ini fahaman-fahaman pelik yang mereka sedang sokong oleh pihak Amerika. Fahaman Syiah masuk, fahaman pelampau evangelis, pelampau Kristian masuk, fahaman LGBT masuk, fahaman pluralisme agama. Semua ni ada, dibiayai, dibantu dan dibenarkan bergerak.
Ini jumlah kumpulan-kumpulan mereka yang ada dekat Malaysia ni. Lebih kurang 2,000 NGO. 1,000 kita sempat kaji. Semasa saya di IKSIM dulu, kita sempat kaji lebih kurang 1,000 NGO yang bergerak untuk melanggar kita sebagai umat Islam kat sini. 1,000 yang sempat dikaji. Ada lagi 1,000 tak sempat sebab kena pecat. Mereka bergerak dengan duit yang banyak, dengan kesatuan yang jelas, dengan susunan gerak kerja yang strategik, kerjasama dan sebagainya untuk melanggar kita.